Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 November 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman menggesa satu dasar ekonomi bumi putera yang baru dengan berkata usaha sebelum ini gagal memartabatkan orang Melayu. Katanya masalah itu bermula dengan dasar pembangunan nasional yang diperkenalkan Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1990-an. How long we want to go on with the welfare state? We have to move further. We want to be a developed country. High-income country. So it's not enough. Tidak cukup hanya dengan memberi subsidi, dengan memberikan suapan-suapan. Ya, saya mintalah kerajaan pada hari ini dan semua, termasuklah kita pemimpin daripada sebelah sana atau sebelah sini. Think big. Berfikir besar. We have to change. Justru Tajuddin berkata, pemimpin tidak seharusnya menuduh orang Melayu sebagai malas dan Kementerian Kewangan perlu mewujudkan dasar ekonomi bumi putera yang baru agar matlamat sebenar boleh dicapai. Sudah lebih setahun berlalu selepas pendedahan yang dibuat bekas Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur, namun masih belum ada siasatan serius dilakukan. Ahli Parlimen Kota Raja Muhammad Sabu berkata, kerajaan perlu membuktikan sama ada Abdul Hamid tidak bercakap bohong mengenai dakwaannya sebelum ini. Hamid Badur ni bukan sarjan polis Gua Musang ataupun korporal polis di Tawau. Dia adalah ketua polis negara. Mendedahkan bagaimana rasuah dan penyelewengan berlaku di kalangan pemimpin politik termasuk parti Lebay. Sampai sekarang dah setahun lebih pendedahan daripada Tan Sri Hamid Badur. Saya tak nampak ada penyiasatan yang serius dan diberitahu kepada Parlimen apakah bekas Ketua Polis Negara itu hanya buat omong kosong. Abdul Hamid sebelum persaraannya pada tahun lalu mendedahkan wujudnya kartel dalam pasukan PDRM dan amalan rasuah di kalangan pemimpin politik, khususnya mereka yang melompat parti. Baik, kita ke perkembangan PRM Melaka. UMNO menghormati keputusan dibuat PAS yang memilih untuk menggunakan logo Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri Melaka. Perkara itu dinyatakan oleh Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan seperti dipetik dalam laporan The Star. Muhammad juga dipetik berkata, Pakatan Muafakat Nasional UMNO dengan PAS kekal utuh meskipun dengan keputusan terbaru itu. UMNO pada mulanya berharap PAS akan meninggalkan PN dan memihak kepada Pakatan Pilihan Raya dengannya. Timbalan pengerusi BN itu juga sebelum ini telah menyatakan dengan jelas pendiriannya yang menentang kerjasama dengan PN yang diterajui bersatu. Walaupun berpihak kepada PN kali ini, seorang pemimpin kanan PAS Nasruddin Hassan semalam mencadangkan cara untuk parti mereka bekerjasama dengan UMNO dan bersatu. Sementara itu, Bernama melaporkan, Timbalan Pengerusi UMNO Melaka Muhammad Ali Muhammad juga berkata, UMNO tidak akan memutuskan hubungan dengan PAS berhubung keputusan itu. Terdahulu, ahli jawatankuasa PAS Pusat Nasruddin Hassan menawarkan penjelasan mengenai kedudukan parti itu serta status muafakat nasional. Nasruddin turut memberi penerangan mengenai strategi PAS bertanding menggunakan logo PN pada 20 November depan. Dalam satu tulisannya di Facebook, Nasruddin berkata Muafakat Nasional tetap wujud walaupun PAS kini menjadi parti komponen PN yang ditunjangi bersatu. Menurut Nasruddin, Muafakat Nasional ialah kesepakatan di antara PAS dan UMNO demi memelihara perpaduan umat Islam dan untuk memastikan ia tidak retak bagi mendepani cabaran semasa. Nasruddin berkata di sebalik ketetapan dibuat PAS menggunakan logo PN, dia yakin langkah itu mampu mewujudkan pertembungan satu lawan satu iaitu menghadapi PH pada akhirnya. Menggunakan rajah yang dilukis, Nasruddin menambah UMNO akan bertanding menggunakan logo BN bersama MIC dan MCA, manakala PAS membawa lambang PN bersama bersatu. Menggelarkan percaturan itu sebagai gelang kerjasama,
Nasruddin berkata Muafakat Nasional akan membolehkan BN dan PN dirangkumkan. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan yang berikutnya. Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong mendapat kelebihan dalam debat malam tadi dengan bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng berhubung dasar kabotase negara. Dengan kelebihan mempunyai akses yang lebih baik, Wee membawa klip video rakaman pertemuan mayanya dengan Yoshio Sato, Naib Presiden Syarikat Kabel Dasar Laut NTT Limited. As I mentioned that, originally, since the beginning, we didn't plan that land the cable in Malaysia for Apricot. However, on the other hand, we are planning to build another cable starting from the Singapore to the India. We call that missed cable, and the missed cable is going to land in Malaysia. Wee kemudian berhujah bahawa kenyataan satu membuktikan bahawa keputusannya untuk membatalkan pengecualian kabotase tahun lepas tiada kaitan dengan Malaysia dikecualikan daripada projek Apricot. Jadi apa yang dikatakan kerugian tadi yang Berhormat kata 12 hingga 15. Ini 12 hingga 15 bilion ni anggaran Rais Husin. Itu yang jadi masalah. Sebab saya bertanya kepada tuannya, dia kata dia belanjakan 450 million US dollar untuk melabuh. Okay. Tapi kerugian yang dikatakan oleh mereka diwawalkan itu tidak dapat dibuktikan dengan sebarang justifikasi. Itu yang menyebabkan kita terdengarlah ini kabar-kabar angin tapi tak dapat dibuktikan dengan secara saintifik. Terima kasih. Kerajaan berharap Kelantan dapat dijadikan contoh oleh negeri lain dalam usaha mereka memperkasa undang-undang syariah. Perkara itu dinyatakan oleh Timbalan Menteri di JPM Ahmad Marzuq Syar'i susulan negeri itu menguatkuasakan enakmen Kanun Jenayah Syariah dalam Kurungan 1 2019. Terdahulu Malaysia kini melaporkan Kelantan menguatkuasakan enakmen tersebut bermula 1 November sebagai langkah menambah baik enakmen jenayah syariah 1985. Enakmen baru itu antara lain menambah 24 seksyen baru bagi kesalahan syariah berbanding apa yang sedia ada. Antara kesalahan tersebut ialah sihir, percubaan keluar Islam, tidak menghormati Ramadan, memusnahkan tempat ibadat serta persetubuhan dengan mayat dan bukan manusia. Ahmad Marzuq berkata usaha berkenaan adalah batu loncatan pertama dalam memperkasa dan menaik taraf perundangan syariah di Kelantan. Tambahnya, kerajaan mengalu-alukan sebarang usaha yang dilakukan oleh kerajaan negeri dalam menaik taraf perundangan syariah di negeri masing-masing. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Baik, sebelum berpisah, kru Kini TV ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali kepada anda yang bakal menyambutnya esok. Salam hormat dan jumpa lagi. In these difficult times, we have seen many companies innovate and transform their business strategies and produce outstanding outcomes. These breakthroughs in business model and in technology adoption should be recognized, and we invite all entrepreneurs, innovators and corporate leaders to participate in our inaugural Top in Tech Innovation Awards.